Assalamualaikum, salam hormat. Anda bersama saya Haris Ashraf Hasnan dalam Pantau Belanjawan, di mana untuk waktu ini kita nak memberi fokus berkait dengan apa yang dinyatakan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim semalam, di mana beliau meminta syarikat pelaburan berkaitan kerajaan GLIC dan juga syarikat berkaitan kerajaan GLC untuk mengurangkan pelaburan di luar negara, sebaliknya meningkatkan pelaburan dalam negara, di mana beliau yang juga Menteri Kewangan berkata kerajaan bagaimanapun bersedia untuk memberi kelonggaran kepada GLC dan juga GLIC untuk membuat pelaburan di luar negara sekiranya ada keperluan. Jadi kita nak meneliti apabila kita bercakap soal pelaburan luar negara ini, bagaimana dinamikanya, terutama dalam konteks geopolitik di peringkat global yang boleh dikatakan begitu dinamikanya begitu tinggi pada ketika ini, pelbagai isu yang berlaku, perlu kita fahami. Mungkin ada concern, kebimbangan oleh Perdana Menteri, dan pada masa sama mungkin ada ruang dan juga peluang untuk kita melihat dalam usaha untuk kita menambah dan juga meningkatkan pelaburan di luar negara. Profesor Dr. Sufian Jusuf, Pengarah Institut Kajian Malaysia dan Antarabangsa IKMAS UKM, bersama dengan saya pada ketika ini menerusi Google Meet. Pertama sekali lah, reaksi awal Prof melihat kepada apa yang dinyatakan oleh Perdana Menteri ini. Kita faham mungkin ada kebimbangan oleh Perdana Menteri melibatkan isu-isu pelaburan terutama di peringkat luar negara ini. Respon dan juga reaksi Prof. Okey, terima kasih Haris. Selamat tahun baru semua. Saya membaca dengan amat teliti semalam kenyataan daripada Perdana Menteri berkaitan dengan pelaburan luar yang dilakukan oleh syarikat GLC dan juga GLIC. Kalau kita lihat pada tahun lepas 2022, tahun sebelumnya, jumlah pelaburan luar keseluruhan yang dilakukan oleh pelabur-pelabur Malaysia di luar negara ialah berjumlah lebih kurang 137 bilion US dollars. Dan pada penghujung tahun 2022, jumlah pelaburan pada tahun tersebut adalah lebih kurang 13 bilion. Dan menyebut berkenaan dengan dinamika, saya telah membuat satu perbandingan di antara beberapa negara, contohnya Malaysia, Singapura, Korea dan juga India. Kita lihat bahawa pada tahun 2022, jumlah yang dilakukan oleh Singapura ialah lebih kurang yang dilakukan oleh Korea 647 bilion dan India 222 bilion. Dan pelaburan langsung luar yang dilakukan oleh Malaysia adalah terkecil dibandingkan dengan tiga negara ini. Dan jumlah OFDI keseluruhan di seluruh dunia pada tahun 2022 adalah lebih kurang 1.6 trilion dollars. Jadi saya bersetuju dengan kenyataan Perdana Menteri sekiranya keadaan pelaburan yang dilakukan oleh syarikat-syarikat Malaysia ini masih bertumpu kepada isu pelaburan dalam bidang hartanah, dalam bidang natural resources ataupun sumber hasil bumi. Tetapi kita perlu melihat ada juga pelaburan yang dilakukan untuk kepentingan negara. Betul. Kalau dibandingkan dengan syarikat Korea contohnya dan beberapa syarikat Malaysia, pelaburan asing yang dilakukan adalah untuk mendapatkan teknologi ataupun untuk mendapatkan tenaga kerja di luar negara yang lebih profesional ataupun lebih mahir dibandingkan dengan yang ada di dalam negara. Yang ketiga, kita lihat pelaburan di dalam bentuk hasil bumi, natural resources, perlu dilakukan oleh Petronas kerana jumlah hasil minyak yang ada di Malaysia ini masih berkurangan dan Petronas perlu melampau di luar negara. Juga berkaitan dengan TNB, Tenaga Nasional baru-baru ini mengadakan perjanjian dengan syarikat elektrisiti di Laos. Jadi ini menunjukkan beberapa keperluan. Jadi saya rasa isu pelaburan langsung asing di luar negara ini perlu dilihat di dalam ruang lingkup yang berbagai dibandingkan dengan cuma satu ruang lingkup, iaitu kalau nak dilabur di luar negara perlu dikurangkan dan
perlu meningkatkan pelaburan di dalam negara. Jadi kita perlu melihat bidang ruang pelaburan tersebut. Kalau sekadar pelaburan hartanah yang banyak dilakukan oleh syarikat Malaysia di Australia, di United Kingdom, saya rasa itu perlu dibuat di dalam negara lebih baik. Tetapi kalau untuk mendapatkan teknologi, mendapatkan hasil bumi, mendapatkan bekalan elektrisiti yang lebih baik, contohnya di negara Laos dan sebagainya, mungkin kita boleh melihat semula kepelbagaian pelaburan tersebut. Prof, jika boleh saya kaitkan apa pandangan Prof itu untuk kita teliti kepada new ataupun emerging economy. Kalau kita telitikan, kalau kita lihat kepada NIMP dan juga NETR meletakkan seperti carbon capture, CCUS, hydrogen, aero angkasa, banyak sebenarnya sektor-sektor yang Malaysia tumpukan pada ketika ini, high growth, high value itu. Jadi untuk kita melabur di luar negara untuk mendapatkan teknologi-teknologi yang baru ini, adakah itu sebenarnya yang wajar, sektor-sektor yang perlu kita beri tumpuan dalam kita bercakap soal pelaburan di luar negara ini, Prof? Setuju. Kerana kalau kita lihat perbandingan yang saya buat dengan Korea dan juga Singapura dan India, syarikat-syarikat mereka kebanyakannya bukan GLC, bukan GLC dan juga GLIC. Mereka melabur di luar negara untuk mendapatkan teknologi, dan teknologi itu dibawa pulang ke negara mereka. Jadi maknanya dia melabur, mengambil alih syarikat teknologi di luar negara, dan kemudian teknologi itu dibina di luar negara dan dibawa pulang ke negara mereka. Kalau kita lihat kepada isu teknologi baru, dalam indeks yang terbaru yang dikeluarkan oleh UNCTAD berkaitan dengan frontier technology, Malaysia berada di dalam 30 kelompok negara tertinggi, iaitu dipanggil high technology. Tetapi kita masih terkebelakang dibandingkan dengan negara yang kita ingin bandingkan, iaitu Korea dan Singapura. Oleh kerana itu, saya cadangkan kerajaan mungkin boleh menggalakkan pelaburan luar asing oleh syarikat Malaysia dan juga GLC dan GLIC, cuma di dalam bidang-bidang tertentu. Contohnya berkaitan dengan climate, perubahan iklim, berkaitan dengan IR 4.0. Contohnya 2 hari lepas saya ada perbincangan dengan Jawatankuasa MOSTI berkaitan dengan AI, Artificial Intelligence. Sebab Malaysia ini, walaupun kita mempunyai teknologi yang banyak, tetapi di dalam indeks yang dikeluarkan oleh UNCTAD pada tahun 2023, kita masih dikategorikan sebagai teknologi adopter ataupun pengguna teknologi, tetapi bukan teknologi frontrunner. Oleh kerana itu, kita perlu menjadi teknologi frontrunner untuk membantu Malaysia menjadi negara maju dan juga berpendapatan tinggi sebagaimana di dalam Pelan Ekonomi Madani. Jadi kalau kita lihat balik dalam National Investment Master Plan, saya bawa satu generasi ke belakang, iaitu Industrial Master Plan yang ketiga 2006 hingga 2020, ada terdapat strategic thrust, iaitu promoting outward investment by Malaysian companies ataupun mempromosi pelaburan langsung asing Malaysia di luar negara sebagai salah satu daripada strategic thrust pelaksanaan Third Industrial Master Plan. Sebab mengikut Third Industrial Master Plan, OFDI ini perlu untuk membantu mengintegrasi rangkaian nilai untuk mendapatkan teknologi dan juga membina competitiveness negara. Prof, bagaimana juga kalau kita nak melihat bahawa apabila kita nak melabur ke luar negara ini, banyak perkara yang perlu dipertimbangkan. Terutamanya dalam kita bercakap soal dalam situasi ringgit. Kita faham keadaan nilai ringgit pada ketika ini mungkin agak rendah.
dan sedang keep up berusaha untuk naik semula. Kalau kita nak bandingkan, kalau kita teliti beberapa unjuran firma ekonomi dan juga bank-bank juga menyatakan dalam outlook mereka melihat bahawa berkemungkinan ringgit mampu untuk kembali pulih semula, mencapai sekitar dalam 4.4, 4.3. Tapi dalam keadaan pada ketika ini yang sekitar ringgit berlega dalam 4.6, adakah ini akan memberi manfaat ataupun mungkin apa impaknya? Bagaimana kita nak memahami dalam keadaan kadar ringgit yang sedikit rendah pada ketika ini akan memberi impak kepada pelaburan kita dari segi keuntungan dan sebagainya, Prof? Okey, kalau kita lihat negara yang kita tuju untuk melabur tidak semestinya menggunakan dana dalam bentuk dolar Amerika. Ya. Kalau kita melabur di Singapura contohnya, ataupun di India, ataupun beberapa negara lain di Eropah, kita menggunakan currency lain, nilai mata wang lain. Yang itu boleh diusahakan. Dan pada ucapan saya, walaupun terdapat beberapa laporan oleh badan-badan ekonomi yang menjangkakan ringgit akan kembali stabil pada tahun ini kepada kadar 4.3 dan 4.4. Tapi saya rasa dalam kuartal yang pertama ini mungkin agak berat kerana kalau kita lihat di hujung tahun 2023 ringgit meningkat naik, tetapi dalam seminggu ini US dollar kembali meningkat naik. Jadi pelaburan itu perlu diperbagaikan dalam beberapa currency. Tetapi berbalik kepada isu perbincangan kita tadi, sebenarnya kita kena lihat kepelbagaian pelaburan. Contohnya kalau kita ingin mendapatkan artificial intelligence ataupun digital economy, digital technology, kita perlu pergi ke India ataupun China dan beberapa negara lain. Tidak semestinya Amerika Syarikat. Dalam isu berkaitan dengan tenaga pun sama. Kalau kita ke Laos ataupun untuk mendapatkan bekalan reserve minyak ke negara-negara lain. Cuma dalam isu minyak ini dagangannya dibuat di dalam US dollars. Jadi itu tidak terpaksa menggunakan US dollar. Tetapi dalam teknologi kita masih boleh memperbagaikan nilai ataupun kegunaan mata wang tersebut. Dan saya rasa apa yang kerajaan perlu buat ialah mengadakan satu plan, iaitu kalau GLIC dan GLC ingin melabur, ini adalah bidang yang dibolehkan. Kalau macam saya cakap tadi, kalau sekadar membuat pelaburan dalam hartanah, padang golf, membina banglo ataupun apartmen mewah di beberapa negara, saya rasa itu tidak perlu. Kerana itu meningkatkan pengeluaran ringgit ke luar negara dan melemahkan kadar pertukaran ringgit. Dan kalau saya boleh juga bagi tahu, iaitu Korea contohnya, untuk menggalakkan syarikat yang melabur di luar negara membawa pulang modal dan juga keuntungan mereka ke Korea, kerajaan Korea memberikan insentif kepada syarikat-syarikat yang menabur di luar negara membawa pulang keuntungan dan juga modal yang mereka laburkan. Jadi itu memberikan satu insentif pemulangan ke dalam negara. Okey. Alright. Okey, Prof, kita nak berhenti rehat seketika. Saya faham apa yang dimaksudkan oleh Prof apabila Prof menyebut berkenaan dengan kita perlu mempunyai plan ataupun apa yang kita nak laburkan di luar negara itu. Seperti juga apa yang dinyatakan oleh Menteri MITI semalam, Tengku Datuk Seri Zafrul, di mana plan iaitu disebut sebagai plan strategik untuk menjadikan Malaysia sebagai destinasi hub pelaburan hijau utama serantau. Itu untuk kita menarik luar masuk ke Malaysia, dan itu juga mungkin dalam plan strategik juga perlu diletakkan bagaimana Malaysia perlu meneroka di peringkat antarabangsa. Itu akan kita bincangkan selepas ini, Prof. Jangan ke mana-mana, kita akan bersambung semula selepas ini. Bertemu kembali dalam Pantau Belanjawan. Masih lagi kita membincangkan berkenaan dengan pelaburan
di luar negara, bagaimana impak dan juga mungkin hala tuju yang boleh ditetapkan oleh Malaysia. Profesor Dr. Sufian Jusoh, Pengarah Institut Kajian Malaysia dan Antarabangsa IKMAS UKM masih lagi bersama dengan saya melalui Google Meet. Sebelum berhenti rehat tadi Prof, saya menyebut berkenaan dengan pelan strategik yang akan dirangka oleh MITI untuk menarik pelaburan luar masuk ke Malaysia, terutama dalam kita bercakap soal pelaburan hijau, menjadikan Malaysia sebagai destinasi dan juga hub pelaburan hijau serantau. Adakah ini juga perlu kita letakkan bagaimana Malaysia, JLC, GLIC Malaysia ini perlu mempunyai rangka strategiknya sendiri, bagaimana mungkin sektor-sektor industri-industri, portfolio-portfolio baharu yang perlu mereka teroka di peringkat antarabangsa dengan sasaran nilai impaknya dan juga kaedah-kaedah tertentu termasuk negara-negara tertentu, pengkhususan perlu diletakkan dalam pelan strategik. Pandangan Prof. Okey, terima kasih Haris. Berkaitan dengan isu pelaburan hijau, ini merupakan fokus utama Malaysia pada masa ini berkait dengan Paris Convention tentang perubahan iklim dan juga baru ini kita ada COP, Convention of Parties to the Paris Convention yang ke-28 yang diadakan di UAE. Jadi banyak perbincangan. Dan pada tahun lepas saya IKMAS UKM bersama dengan MITI dan juga World Economic Forum, kami telah mengadakan satu seminar di Seattle dalam senior official meeting yang ketiga APEC di Seattle pada tahun lepas, berkaitan dengan FDI in climate ataupun pelaburan langsung asing dalam isu berkaitan dengan perubahan iklim. Jadi Malaysia memainkan peranan yang agak penting di dalam APEC, di dalam ASEAN, di dalam pelbagai rangka antarabangsa untuk mempromosikan negara sebagai salah satu destinasi pelaburan berkaitan dengan climate. Contohnya electric vehicle. Dan juga kita juga melihat sekarang ini pelaburan dalam bidang pelancongan perhutanan, supaya perhutanan kita tidak menebang hutan sesuka hati, tetapi kita boleh meningkatkan pelaburan menggunakan perhutanan melalui climate adaptation, climate mitigation. Jadi ini menunjukkan bahawa Malaysia menjadi pemain utama. Dan saya jangkakan MITI, memang MITI dan juga MIDA dan beberapa agensi lain sedang merangka pelan isu ini supaya Malaysia dapat menjadi destinasi. Tetapi pada masa yang sama, kita tidak boleh mengharapkan pelabur asing semata-mata untuk membawa teknologi mereka ke sini. Kerana bukan kita sahaja yang melihat kepada isu climate. Contohnya negara jiran, Indonesia juga melihat isu berkaitan dengan climate change ini sebagai salah satu daripada bentuk pelaburan yang mereka ingin tarik ke negara mereka. Dan mereka mempunyai hasil bumi seperti nikel yang boleh menarik pelaburan lebih tinggi daripada Malaysia. Oleh kerana itu, salah satu daripada strateginya ialah memberikan kebenaran ataupun menggalakkan syarikat-syarikat Malaysia termasuk GLC dan GLIC melabur di luar negara, membeli teknologi, dalam bahasa yang mudah, membeli teknologi ataupun membeli syarikat yang mempunyai teknologi dan melabur di dalam bidang ini dan dibawa pulang ke Malaysia. Jadi dengan itu orang akan melihat Malaysia sebagai salah satu pemain ataupun destinasi pelaburan termasuk melakukan pelaburan di dalam bidang berkaitan dengan perubahan iklim ini. Jadi banyak teknologi yang berkaitan, yang contohnya cell fuel. Di UKM kita ada Institute Cell Fuel. Kita ada berkaitan dengan solar energy, tenaga solar. Dan juga kita melihat kepada electric vehicle, kita melihat kepada penggunaan hutan. Salah satu tajuk perbincangan yang menarik di Seattle tahun lepas ialah meningkatkan ataupun tidak memotong hutan kerana ingin menyimpan hutan sebagai kawasan kawalan air ataupun tadahan air. Jadi bila syarikat boleh melabur untuk meningkatkan jumlah hutan,
bagi membolehkan bekalan air berkekalan. Kerana sekarang ini kita tengok di Penang contohnya, di Selangor dan beberapa negeri lain, kita ada musim bekalan air yang terputus. Ya. Tapi bagaimana kita ingin memastikan bekalan air ini berterusan kerana hutan merupakan sebahagian daripada pusat bekalan air. Betul. Jadi ini adalah beberapa isu dan beberapa bidang teknologi yang kita boleh terokai dan kita boleh labur di dalam luar negara dan dipulang membina kepakaran. Kita bukan sekadar membeli syarikat, membeli teknologi, tetapi juga membawa pakar-pakar kita untuk belajar berkaitan dengan teknologi tersebut. Okey, Prof, antara perkara yang perlu kita beri tumpuan juga melihat kepada portfolio, kerana kalau kita perhatikan kepada sebagai contoh projek Battersea, itu lebih kepada projek pembangunan hartanah. Seperti Prof sebutkan tadi, mungkin hala tuju dan juga perubahan kena buat mungkin divert sedikitlah fokus dan juga tumpuan portfolio itu mungkin menuju ke hadapan ini. Mungkin apa ruang dan juga peluang portfolio mungkin secara spesifik pandangan Prof melihat kepada apa yang perlu kita teroka dan perlu kita gapai supaya ianya memberi manfaat kepada Malaysia dan akhirnya pelaburan itu akan memberi pulangan yang besar kepada negara, Prof. Okey, Battersea itu memang menjadi satu tanda, mercu tanda pelaburan Malaysia di London. Kalau kita naik kereta api menuju kepada Victoria Station sebelum lintas River Thames tu, Battersea. Dan cantik ya. Tapi itu mercu tanda. Mungkin menuju ke hadapan, kita ingin lihat apakah teknologi yang kita boleh kuasai di negara United Kingdom ataupun di Eropah. Tetapi saya rasa kalau kita ingin melihat kepada portfolio, kita lihat berbagai cabaran semasa. Contohnya cabaran kita sekarang ini berkaitan dengan yang kita bincangkan tadi, berkaitan dengan climate change ataupun perubahan iklim. Memang terasa perubahan iklim sekarang ini. Dan bagaimana kita ingin membina teknologi berkaitan dengan perubahan iklim, membina pelaburan di dalam syarikat-syarikat yang mempunyai teknologi terhadapan. Yang kedua, semalam Perdana Menteri dan juga Tengku Zafrul dan MITI ada bincang berkenaan dengan semikonduktor. Kerana kalau semikonduktor ini, kita merupakan salah satu negara yang mengeluarkan semikonduktor. Dan sekiranya berlaku kekurangan semikonduktor, maka barangan lain. Dulu kita pernah ingat kereta berkurangan. Kerana tidak ada semikonduktor. Mungkin orang tidak terfikir yang kereta ini memerlukan semikonduktor. Sedangkan sekarang ini boleh kata semua kereta diberi mempunyai komputer walaupun kecil, menggunakan semikonduktor. Yang ketiga, kita lihat berkenaan dengan digital ekonomi. Kerajaan menggalakkan Malaysia menjadi destinasi ekonomi digital. Bukan setakat electronic commerce tetapi juga kepada artificial intelligence, disaster risk management. Itu juga perlu sebab kita ada berbagai isu disaster yang berlaku, contohnya banjir dan sebagainya. Tetapi kalau kita dapat belajar dan menguasai teknologi berkaitan dengan disaster dan disaster management ini, kita boleh menggunakan kepakaran kita untuk melabur dan juga memberikan perkhidmatan. Yang keempat, saya lihat berkaitan dengan aviation. Aviation ataupun teknologi penerbangan, kerana ini adalah salah satu bidang yang kita galakkan untuk orang datang mengadakan MRO dan sebagainya. Tetapi kita perlu juga kuasai teknologi dan juga menguasai perkhidmatan di dalam bidang ini. Tahun lepas juga kami mengadakan seminar di Seattle berkaitan dengan manufacturing related services, iaitu perkhidmatan berkaitan dengan penghilangan. Dan ini adalah salah satu daripada bidang yang dipromosi di dalam National Industrial Master Plan 2030. Jadi ini ada antara beberapa portfolio yang saya rasakan kita boleh menggalakkan pelaburan di dalam negara secara berterusan, dan pada masa yang sama kita boleh menggalakkan
syarikat-syarikat kita untuk melabur di luar negara dengan syarat dibawa pulang teknologi itu, dibina talent ataupun kepakaran kita, dan jangan lupa bawa pulang keuntungan yang dibina, yang didapati dengan pelaburan di luar negara. Yang kita bimbang ialah bila berlaku pelaburan, keuntungan itu tidak dibawa pulang ke dalam negara. Ya. Itu antara perkara yang perlu kita beri tumpuan dan juga menuju ke hadapan banyak perkara yang boleh diteroka oleh GLC dan juga GLIC melihat kepada portfolio-portfolio seperti yang dicadangkan oleh Prof dan juga untuk memastikan syarat yang Prof sebutkan tadi, janji ianya dibawa pulang ke Malaysia dari segi teknologi, pembangunan bakat dan pelbagai lagi kepakaran dan sebagainya. Itu antara fokus tumpuan kita dan sudah tentu ini adalah masanya untuk kita memacu perubahan. Kita melihat kepada NIMP, NETR, banyak sebenarnya di bawah lembayung kerangka ekonomi madani itu. Profesor Dr. Sufian Jusof, terima kasih, Pengarah Institut Kajian Malaysia dan Antarabangsa IKMAS UKM atas perkongsian pandangan beliau. Sekian saja Pantau Belanjawan untuk waktu ini. Saya Haris Ashraf Hasnan. Assalamualaikum. Salam hormat.